Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang sangat mulia kepada anda semua penonton Al-Kuliah. Selama minggu tak pernah putus hubungan dengan kami dan kami sentiasa menyajikan topik-topik dan tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan realiti hidup kita. Dan kita sebenarnya orang perempuan bersiaran secara langsung dari studio C seri pentas TV3 pada petang ini dan kita masih lagi merasai kehangatan hijrah baru 20 Muharram pada hari ini dan kadang-kadang ada orang sudah terlupa dah 20 Muharram dan dah nampak dah 1 Januari ataupun tahun baru masih yang bakal disambut beberapa hari lagi. Apapun kita masih lagi berada dalam bulan Muharram, bulan hijrah yang cukup mulia dan kita perlukan satu transformasi untuk buat satu perubahan yang lebih hebat. Mudah-mudahan tahun 1433 hijrah ini kita jadi manusia yang lebih hebat, lebih baik, lebih cemerlang, lebih gemilang. Dan itulah tajuk kita orang perempuan, iaitu transformasi hijrah. Jadi orang yang bercakap tentang transformasi hijrah pada petang ini tak lain tak bukan saya yang moderator sahaja. Di sebelah kiri saya Dr. Daniel Zainal Abidin, seorang perunding motivasi dan juga pengamal perubatan dan sentiasa muncul di kaca TV. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Selamat datang ke Al-Kuliah. Terima kasih. Sama-sama. Dan itulah orang kata apa, ahli panel kita pada petang ini. Dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita sebut transformasi hijrah, barangkali kita tergambar satu filem Transformer daripada Barat. Saya terfikir juga kenapa Barat sentiasa buat cerita-cerita macam tu. Rupanya mereka nak menunjukkan kepada Islam bahawa mereka sentiasa berubah ke arah yang lebih baik. Di mana transformer kita? Itulah kita nak reka cipta, nak lahirkan transformer yang hebat. Kita wujudkan transformasi hijrah. Apapun Dr. Daniel, boleh kita mulakan sekarang. Barangkali kita mulakan, apa salahnya kalau kita mulakan dengan apakah ada ayat Quran yang menceritakan bahawa kita mesti orang kata apa, berhijrah menjadi seorang Muslim yang hebat. Dan apakah ayat-ayat Quran menjadi kayu pengukurnya untuk kita menjadi transformer yang hebat? Silakan Doktor. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, kalimat transformasi boleh kita maksudkan sebagai perubahan yang komprehensif. Ada yang mengatakan ia bermaksud perubahan yang radikal. Bukan perubahan kecil-kecilan, tetapi perubahan besar-besaran. Ada satu ayat yang indah yang boleh kita kaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dari surah Ar-Ra'du ayat 11. Di bahagian tengah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sampai ke hujung ayat. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Allah bercakap tentang taghyir. Kalimat yang digunakan ialah yughayyiru. Ia berkaitan dengan perubahan. Jadi perubahan itulah yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, bahawa jika perubahan hendak kita lakukan, Allah mengizinkan insya-Allah. Tetapi kitalah yang kena memulakan perubahan itu sendiri. Baru Allah izinkan, makbulkan kejadian kehendak kita itu. Sekaligus Allah mahu kita bertindak terlebih dahulu untuk kejayaan. Dan ini selari dengan konsep qada dan qadar yang Allah tetapkan bagi manusia. Setengah pihak Ustaz Fauzi, mereka mengatakan nak buat macam mana, Allah telah takdirkan saya begitu. Sebenarnya Allah takdirkan bagi manusia ini bahawa mereka diberikan kuasa untuk membuat perubahan. Sebab itu Syekh Hamka dalam kitab beliau Tafsir Al-Azharnya, ketika mentafsirkan ayat yang baru saya bacakan tadi dari surah Ar-Ra'd ayat 11, beliau mengatakan Allah memberikan kepada manusia kuasa untuk mengubah. Tapi dalam batas ketentuan Allah. Ada premis di situ. Allah memberikan kepada manusia kuasa. We have got that power to transform. We are given the potentials by Allah to change.
Kita ada kuasa untuk berubah. Kita ada potensi untuk berubah. Tapi perubahan yang kita lakukan dalam batas ketentuan Allah. Boleh saya kiaskan seperti jam, Ustaz. Jam itu bergerak. Dia bergerak, kalau kita lihat secara zahir, secara jauh, seperti bergerak sendiri. Tetapi sebenarnya ia bergerak dalam batas lingkungannya sahaja. Tidak boleh keluar. Itu kiasan tentang kita. Justru ayat yang kita sebutkan tadi amat relevan untuk perubahan. Dan jika adalah satu contoh besar yang hendak kita kaitkan dengan perubahan yang kita bacakan tadi, saya rasa tidak ada contoh yang lebih muluk lagi kudus, Ustaz, melainkan sahabat-sahabat. Perubahan yang mereka lakukan luar biasa. Saya terbaca sebuah buku, Ustaz, dikarang oleh A.M. Lothrop Stoddard, seorang pemikir daripada Amerika. A.M. Lothrop Stoddard telah mengarang sebuah buku. Tajuk bukunya The New World of Islam. Dunia baru ciptaan Islam. Antara tulisannya dia berkata, for the first 3 centuries of its existence, the realm of Islam was the most civilized and progressive portion of the world. Dalam masa 3 abad kewujudan Islam, dunia Islam merupakan bahagian dunia yang paling bertamadun dan paling progresif. Ini kenyataan orang Barat, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kenyataan orang Islam. Jika orang Islam memuji Islam, orang lain berkata, mereka lah yang puji agama mereka. Tapi tidak. A.M. Lothrop Stoddard, pemikir Amerika, memuji Islam 300 tahun permulaan Islam. Dunia tidak pernah menyaksikan keagungan sehebat keagungan yang Islam ciptakan. Bayangkan, kehebatan itu dicipta oleh orang Arab yang sebelumnya berada di era jahiliah. Mereka sebelum itu berada di era jahiliah. Merekalah kaki botol, merekalah orang yang mengkotak-katikkan wanita mereka, merekalah yang berkabilah, berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, merekalah golongan yang beriman dengan khurafat dan tahayul. Itulah mereka. Tiba-tiba mereka mengubah dunia dengan satu tamadun baru. Bagi saya itulah model transformasi. Perubahan yang mereka lakukan, perubahan radikal. Daripada tidak ada akidah kepada Allah. Daripada akhlak mereka, akhlaknya luntur, mereka berakhlak mulia. Daripada golongan yang berperang antara kabilah, tiba-tiba bersaudara antara muhajirin dan ansar. Daripada golongan yang menjadikan arak minuman asasi, tiba-tiba mereka menumpahkan arak di jalan-jalan di Madinah. Daripada golongan yang beriman dengan khurafat dan tahayul, berubah menjadi golongan yang tidak lagi mempercayai tentang bala bunyi burung hantu di siang hari, tak lagi beriman dengan anak panah yang menentukan nasib, mereka hanya beriman kepada Allah. Justru sebagai rumusannya, perubahan yang hendak kita jadikan sebagai contoh, perubahan sahabat-sahabat. Yang sebelum kedatangan Islam, mereka di era jahiliah, tapi selepas kedatangan Islam, mereka menjadi contoh bagi dunia. Itulah yang umat Islam perlukan pada hari ini, berubah di atas landasan syariat, landasan Islam, insya-Allah. Terima kasih yang berbahagia Dr. Daniel. Tuan-tuan dan puan, kalau anda ada permasalahan, kemusykilan dan persoalan hendak dikemuka kepada kami untuk dijawab oleh doktor, anda boleh hubungi kami 0377261603. Saya ulangi, 0377261603. Dan kami akan menjawab panggilan anda. InsyaAllah kita akan buka untuk blok kedua nanti. Apa pun doktor, kita sambung sedikit sebanyak lagi. Saya tanya, adakah kaitan di antara para rasul, para anbiya yang diutuskan sejak daripada Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kaitan dengan transformasi yang kita cakapkan pada hari ini? Sejak Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaitan tak antara dua perkara, transformasi dan para rasul yang diutuskan? Silakan doktor. Ya. Cantik soal itu, Ustaz. Memang ada kaitan. Malah rasul-rasul yang Allah utuskan untuk membuat perubahan. Dan perubahannya bukan kecil-kecilan. Bukan sekadar, nampaknya perniagaan sedikit untung. Okey, mari kita buat perubahan pada barangan supaya banyak sikit untung. Bukan begitu. Tapi perubahannya besar-besaran. Dan Rasul Allah utuskan untuk membuat transformasi itu. Dasarnya kita boleh ambil dari surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, sampai ke hujung ayat. Allah merupakan wali, pemelihara bagi orang mukmin, dan Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Itu dasarnya. Allah hendak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Untuk tujuan itulah Allah mengutuskan rasul-rasul, supaya rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam memainkan peranan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Bagaimana rasul-rasul melaksanakan tugas besar ini? Bukan senang ya Ustaz nak mengubah manusia. Ya. Nak mengubah kerusi dari sana ke sini agak senang. Usaha sikit berubah. Tapi manusia jangan main. Dia mungkin tolak kita. Bukan dia berubah, dia tolak kita, kita yang berubah. Maka rasul-rasul hendak mengubah manusia. Bagaimana mereka melakukannya? Sebab itu antara ayat yang sangat indah untuk kita sebutkan, kita ambil dari surah An-Nahli, surah An-Nahli ayat 36. Saya rasa relevan dengan soalan Ustaz tadi. Ya. Surah An-Nahli ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami mengutus bagi setiap umat rasul. Jadi bagi setiap umat ada rasulnya. Rasul ini bukan datang begitu saja, tapi hendak membuat transformasi, hendak membuat perubahan besar. Jadi untuk melakukannya, apa mesejnya? Mesej kena ada, acuan kena ada untuk membuat perubahan besar. Apa mesejnya? Allah berkata mesej dasar yang dibawa semua rasul adalah sama, iaitu an ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Ulama secara umumnya mentafsirkan taghut sebagai kesesatan. Ada ulama mentafsirkannya sebagai syaitan. Lebih kurang samalah adik-beradik. Kesesatan dengan syaitan adik-beradik. Itu kaedah melakukan transformasi. Jadi ini satu formula yang indah. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah, kita berubah. Subhanallah. Dan telah saya sebutkan tadi bagaimana sahabat-sahabat berubah selepas mereka mengabdikan diri kepada Allah. Dan satu yang amat penting di sini ialah bila kita mengabdikan diri kepada Allah untuk melakukan perubahan, tiba-tiba macam ada satu tarikan magnet. Macam ada satu kuasa magnet yang menarik manusia yang menyembah Allah itu ke satu medan. Medan itu ataupun gelanggang itu ialah medan rahman Allah. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah, berlaku transformasi, dan transformasi itu menarik kita berada di satu gelanggang. Gelanggang rahman Allah. Ketika itulah Allah mengatakan bahawa mereka akan mendapat barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan buka kepada mereka barakatim, keberkatan dari langit dan bumi. Jadi itulah keuntungan transformasi. Transformasi yang berdasarkan ibadah kepada Allah, itu keuntungannya. Kita mendapat keselesaan hidup. Kita mendapat keberkatan hidup dari atas dan bawah. Dari atas datang hujan yang penuh nikmat, dari bumi yang subur dengan buah-buahannya, dengan dusunnya, dengan keadaan yang enak, damai. Subhanallah, siapa yang memberi anugerah ini? Siapa lagi jika tidak Allah? Dan Allah mengatakan, ini aku berikan jika kamu menyahut seruan Rasul, menyuruh kamu menjauhi kesesatan dan mengabdikan diri kepada Allah. Kamu berada di medan rahmat. Rahmatnya ialah keberkatan dari atas dan bawah. Tak maukah kamu semua itu? Kita mahu. Justru kita perlu melakukan transformasi. Jika kita mahu, kita perlu buat perubahan mengikut landasan agama. Mengabdikan diri kepada Allah. Itulah formulanya Ustaz. Okey, terima kasih yang bahagia Dr. Daniel. Tuan dan puan-puan, itulah transformasi hijrah sebagai mukaddimah kita pada petang ini. Apa pun jangan lupa telefon kami di talian yang saya sebutkan tadi, dan kita berehat seketika. Kita bertemu selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammadun sayyidul
الكونين Alhamdulillah, kita menyambung lagi tugas kita transformasi hijrah pada petang ini dan saya buka laluan untuk anda telefon kami dan ada seseorang di hujung talian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Aikal. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Aikal? Saya walafiat. Daripada Kuala Lumpur, silakan ada soalan. Ya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey doktor, soalan saya doktor. Okey, saya bekerja di untuk makluman doktor, bos saya meletakkan saya dalam satu bidang kerja lah, satu bidang kerja yang saya tidak berminat. Ya. Dalam satu bidang kerja yang saya tidak berminat, sedangkan ada cabang bidang lain tu yang saya minat, tapi bos saya tak meletakkan saya dalam bidang tu. Ya. Jadi doktor, soalan saya, boleh tak saya berjaya sedangkan saya tidak boleh tak saya berjaya dalam kerja yang saya buat sekarang ni, Ya. sedangkan saya tidak berminat langsung. Ya. Itu soalan saya. Terima kasih doktor. Baik. Okey, terima sama-sama. kasih Encik Aikal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini sebenarnya satu soalan yang saya rasalah kalau di universiti lah doktor. Ya. Kalau tak orang tu fakulti salah, mesti fail lah. Dia tak minat. Jadi ini dah masuk jawatan apa ni bidang kerja lain. Ya. Macam mana nak reka minat? Ada tak ada Ya. speed dia, tip dia lah, supaya berminat dengan benda kita tak minat? Oh, subhanallah. Ini berkait dengan hijrah juga ni. Ya. Berkait dengan hijrah Silakan juga. doktor. Yang paling penting, kita pergi pada dasar dahulu. Sebab ketika Islam datang dengan perkara dasar dan prinsip terlebih dahulu. Contohnya bab akidah, bab batas halal dan haram, itu kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi tugas itu pertamanya, adakah ianya kerjaya yang halal? Jika halal, alhamdulillah. Walaupun tak kita minati, tapi paling kurang ia kerjaya yang halal. Itu pertama. Yang keduanya, bagaimana nak kita minati satu keadaan yang kita tak minati? Saya nak bertanya balas pada Cik Haikal. Kadang-kadang pertanyaan, jawapannya juga pertanyaan, Ustaz. Ya. Agak-agak ketika Nabi dan para sahabat berada di Mekah selama 13 tahun, agak-agak Cik Haikal, mereka suka tak keadaan itu? Pada suatu ketika, dahlah mereka itu diuji 13 tahun. Tiba-tiba dalam masa itu juga, dalam jangka masa 3 tahun, berlaku pemboikotan ekonomi. Orang Arab Quraisy yang kafir memboikot dengan pemboikotan ekonomi ke atas sahabat-sahabat dan juga Nabi. Agak Cik Haikal, mereka minati tak perkara itu? Pasti mereka tidak meminatinya. Tetapi mereka menerima ujian Allah sebagai peluang untuk mempertingkatkan iman, untuk mempertingkatkan pengalaman, untuk mengasah ketajaman kesabaran, untuk melahirkan tawakal yang lebih kepada Allah, untuk meningkatkan doa dan munajat, untuk membersihkan hati dan keikhlasan, untuk lebih khusyuk solat kepada Allah. Semua itu akhirnya menghasilkan hijrah, menghasilkan satu jalan keluar, menghasilkan satu kejayaan. Saya merasakan bila kita bicarakan tentang hijrah ini, relevan kaitannya dengan soalan tadi. Iaitu kita kadang-kala berada di satu senario, di satu selekoh yang tidak menyenangkan, tapi ia halal. Terimalah ia terlebih dahulu. Ambil sebaik-baik manfaat, sebanyak mungkin kebaikan daripada senario yang tidak kita minati itu. Dan jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa dengan doa. Jangan lupa dengan solat. Insya-Allah pengalaman itu sebenarnya menguntungkan kita. Akhirnya bila kita berpindah ke tempat yang selesa, ke tempat yang kita suka, kita berpindah dengan keadaan kita bersedia untuknya. Berkemungkinanlah Ustaz, Allah letakkan Cik Haikal di situ untuk membina ketahanannya. Jadi saya rasa ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Namun, kalau benar-benar tidak tertanggung, tidak tertahan, sehingga boleh mendatangkan kezaliman, boleh mendatangkan kemudaratan. Jika itu betul-betul berlaku, maka carilah satu kerjaya yang lain ataupun bercakap dengan bos di atas, berikan kefahaman kepadanya tentang hasrat kita. Semoga Cik Haikal berjaya, insya-Allah. Saya kadang-kadang, doktor, kadang kita tak nampak potensi kita. Ya. Orang lain nampak potensi kita. Ya. Dia tak minat, lama-lama jadi minat, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Apapun kita ada Haji Hashim di hujung talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Haji Hashim. Ya, saya. Adalah Alus Tak Kedah kah? Ya. Silakan Haji Hashim.
Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ni saya nak tanya, kita ni dah melangkah tahun baru Hijrah, 1433 Hijrah. Benar. Tapi masih ramai di kalangan kita yang lebih utamakan tahun baru 2012. Ya. Apa komen doktor? Ya, terima kasih Haji Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendek soalan, komen sikit je. Kita ria-ria sambut 2012 ni. Ya. Dengan persiapannya, dengan azamnya macam-macam. Tapi 20 Muharram baru tertinggal ni dah macam dah lupa saya sebut awal tadi. Ya. Macam mana komen doktor? Ya. Beria-ria ni. Ya. Kalau kita letakkan jawapan kita di atas landasan ilmu dahulu. Ya. Sambutan Tahun Baru Masihi bukanlah kehendak agama. Sambutan Tahun Baru Hijriah pun bukanlah Nabi suruh. Malah kalender Hijriah pun baru diwujudkan di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Barulah kita kenal tentang Tahun Baru Hijri. Sebelumnya kita tidak kenal. Maka ia bukan bermula di zaman Nabi. Kedua-dua sambutan bukan dari Allah dan Rasul. Tetapi Islam menyuruh umat Islam itu cerdik. Mengambil kesempatan di atas sesuatu yang baik untuk melahirkan kebaikan. Maka bila kita menyambut Tahun Baru Hijri, kita menyambutnya dengan ruh Islam. Dan kita mengadakan ceramah-ceramah, kita mengadakan aktiviti-aktiviti kebaikan, pergi ke rumah anak yatim, ke rumah orang-orang tua, menziarahi orang sakit di hospital, memberikan mungkin bahasa-bahasa motivasi, di samping hadiah-hadiah, di samping kita mengadakan program-program yang meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, mendekatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi kesempatan sambutan itu kita gunakan untuk kebaikan. Maka hasilnya baik. Tiba-tiba kita gairah untuk menyambut Tahun Baru Masihi. Dan Tahun Baru Masihi, sepanjang yang kita lihatlah, ini kita bercakap hasil daripada tajribah, kata orang Arab. From our own experiences. We talk based on our own experiences. Bertunjangkan pengalaman kita. Maka yang kita dapat ialah berpeluk-pelukan, nyanyian melampau, hiburan melampau, polis melaporkan di keesokan paginya ada penemuan dengan benda-benda yang kurang manis, kurang elok. Itu hasil sambutan Tahun Baru Masihiyah. Sudah pasti saya menyokong dan kita kena menyokong yang hijri itu. Yang hijri. Yang gairah menyambutnya, sudah pasti dia akan berkata, ini hak saya. Saya bebas melakukan apa yang saya suka. Macam Transformer pula. Dia pun nak Transformer juga. Jadi kita mengatakan, semogalah insya-Allah kita menginsafi bahawa hidup ini Allah jadikan untuk kita sementara dan gunakanlah ia sebaik mungkin untuk pengabdian kepada Allah. Justru sebagai orang Islam, apatah lagi sebagai orang Islam, kita nak adakan sambutan yang meledakkan takwa, bukan menghancurkan takwa, bukan. Itulah jawapan saya. Terima kasih Dr. Daniel. Itulah jawapannya. Dan ada seseorang lagi di talian bertalu-talu telefon kita ini, Ernawati Zailani daripada Pandan Indah, tak silap saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa soalannya, silakan. Okey, soalannya apa yang perlu ada pada seseorang untuk berhijrah? Okey, terima kasih Ernawati. Itu saja, Assalamualaikum. Ini apakah yang perlu ada pada seseorang? Barangkali saya rasa Ernawati ini seorang remaja barangkali. Ya. Apakah yang perlu ada pada beliau, pada saya, masih remaja lagi saya ni? Ya. Doktor dah remaja purba. Purba dah. Contoh begitu. Sebab yang menonton Al-Quran pun ramai juga remaja-remaja. Ya. Yang nak sambut tahun baru ni remaja-remaja juga. Ya. Jadi apakah yang perlu ada pada seorang remaja kalau mereka nak berubah? Saya baca seorang khabar ni, doktor, tentang seorang gadis yang terperangkap dalam situasi orang kata rempit, jadi pemuas hawa nafsu, minum air kencing syaitan, umur 19 tahun. Tapi dia kata apa? Dia perlukan seseorang untuk dia berubah. Adakah dia perlukan seseorang ataupun dia kan ada akal? Jadi apakah ciri yang perlu ada untuk kita berubah jadi seorang yang lebih baik? Silakan doktor. Ya. Saya teringat 2-3 hari lepas ada seorang remaja bertemu Dr. Daniel yang kerdil. Ya. Dia mengatakan dia gairah dengan seks bebas. Saya malu nak beritahu doktor, tapi saya perlu beritahu. Silakan adik,
Saya telajak dan saya suka melakukan seks bebas. Doktor marah tak? Tak, doktor tak marah. Sebagaimana Nabi kita ajar kita jangan marah, sebab zaman Nabi ada seorang lelaki yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nak berzina." Nabi tak marah, tapi Nabi berikan counseling. Nabi berikan nasihat yang baik sehingga dia berubah. Doktor dia tak akan marah. Ceritakan yang benar, yang penting kita ikhlas untuk berubah, untuk melakukan transformasi. Tapi bagaimana ya? Bagaimana? How, kata orang putih. Saya rasa perkara yang paling penting untuk kita mulakan ialah kita mulakan dengan sesuatu yang Al-Quran mulakan. Iqra. Al-Quran mulakan dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Artinya kena ada ilmu, Ustaz. Perubahan tanpa ilmu ini perubahan yang tidak mantap. Kita nak buat kuih pun kena ada ilmu. Jika tidak, tak sedap juga. Buah hulunya, kari papnya tak jadi macam biasa. Tak jadi sedap. Orang tengok, kari pap ke apa ni? Kena ada ilmu. Itu buat makan minum yang harus. Apatah lagi perubahan berdasarkan agama. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Kita perlukan ilmu. Ilmu itu, ilmu yang bertunjangkan agama. Bagi Dr. Daniel lah, bila Ustaz Fauzi, kita sama-sama remaja, saya remaja purba ya Ustaz. Bila kita ingat masa muda dahulu, kita pun ialah ada juga kecenderungan itu. Tapi bila kita berniat nak berubah, bagaimana itu berlaku ya? Saya teringat bila saya mula-mula berubah, saya mula dengan Quran, Ustaz. Bila saya baca Quran, saya mula faham. Mula faham, baca ayat Quran, terus faham, tersentuh. Ya Rabbi, Al-Quran melangkaui zaman. Itu mengetuk minda saya. Al-Quran melangkaui zaman. Apa yang Quran sebutkan, sebenarnya orang kemudian baru faham. Apa yang Quran ceritakan, orang kemudian baru nampak. Masakan Nabi, di era Nabi, tahu semua ini? Tak mungkin. Itu menyebabkan perubahan saya. Sekaligus ada berkaitan dengan Iqra. Jadi tingkatkanlah ilmu. Fahamilah apa dia mesej Allah. Fahamilah apa dia Islam. InsyaAllah bila kita faham Islam, dia ada unsur rasangan, Ustaz. Sebab Allah ini, Allah tak kata, garanti kamu ke syurga, garanti kamu ke neraka. Tidak. Allah mengatakan, kalau kamu buat baik, semoga kamu akan ke syurga. Tapi jikalau, kalau tu ada, kita tentukan pilihan kita. Justru kena ada ilmu untuk buat pilihan yang betul. Itu pertama. Yang keduanya, selepas kita jelas jalan itu, suluhannya ada. Sudah ada, kata orang, lampu picit. Sudah ada torchlight. Nampak dah. Itu ilmu. Dah nampak, mengapa tak berjalan? Jalan dah ada. Dah suluh. Jalan, wahai adik. Apa maksud jalan? Sudah pasti kita melaksanakan ibadah. Bila kita melaksanakan ibadah, Allah berjanji pada kita. Dan janji Allah kudus. Allah berjanji kalau kamu beribadah dengan betul, kamu akan menjadi orang yang berubah. Kita ambil sebagai contoh. Bila Allah suruh kita solat. Adakah kita bersolat begitu saja tanpa ada perubahan? Tidak. Allah menjanjikan perubahan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman. Allah berkata, tegakkan solat. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegahmu dari munkar dan keji. Bayangkan bila kita beribadah, tiba-tiba jadi baik. Itu janji Allah. Maka itu yang kita maksudkan bahawa selepas kita ada ilmu, beribadahlah. Apatah lagi ibadah yang merupakan tiang agama bernama solat. Solatlah dengan ikhlas, solatlah dengan khusyuk. InsyaAllah kita benci kemungkaran. InsyaAllah. Okey, terima kasih yang bahagia doktor. Itulah tips-tips ataupun apakah yang perlu ada pada kita, terutamanya remaja untuk menjadi seorang yang baik, transformasi hijrah, berubah, kena ada ilmu dulu. InsyaAllah bulan lain akan berjalan ikut peraturannya. Apapun kita berehat seketika dan kita berjumpa kembali selepas ini insyaAllah. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa Alhamdulillah anda setia bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Transformasi Hijrah, dan talian kita terus-menerus berkelip-kelip doktor untuk berkomunikasi dengan doktor tentang masalah transformasi hijrah. Apa pun kita ambil dulu dari Ipoh Mali ni. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Syahidani, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa soalannya Syahidani? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya sebagaimana yang Ustaz nyatakan dan saya ketahui, hijrah kita, Allah tidak mengubah nasib kita, melainkan kita mengubah nasib kita. Ya. Jadi saya nak mengetahui sebagaimana Ustaz katakan, ada tahap tertentu kuasa yang Allah bagikan untuk kita mengubah nasib. Jadi saya ingin penjelasan yang lebih terang, apakah tahap tersebut dan bagaimana kita nak start perhijrahan tu. Contohnya perhijrahan dari segi ekonomi keluarga untuk tingkatkan ekonomi ataupun tingkatkan iman kita. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Syahidani. Assalamualaikum. Okey, doktor tentang persoalan tadi. Balik surah Ar-Ra'd tadi kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada tak tahap-tahap Tuhan bagi kat kita untuk berubah? Saya barangkali tahapnya sekadar beginilah. Doktor mungkin barangkali lebih tinggi lagi untuk perubahannya. Kemudian Syahidani pun lagi tinggi doktor lagi barangkali. Adakah tahap-tahap kita pun sama je kan? Silakan doktor. Ya, cara dasarnya manusia ini disuruh mengejar dua hasanah, Ustaz. Ini semua kita kena mengejarnya. Tidak ada pengecualian. Sebagaimana yang Allah ajar kepada kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pohonkan kebahagiaan di dunia. Kemudian kita pohonkan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, jauhkan kami dari azab neraka. Ketika kita mengejar kebahagiaan ini, kita juga meminta kita tidak terbabas dan tidak terlalu seronok dengan pencapaian kita, supaya kita juga terhindar daripada azab neraka. Bila kesemua itu terhimpun, barulah kita benar-benar bahagia. Maka untuk mendapat kedua-dua hasanah, pertama dunia, kita masuki bidang-bidang yang sesuai dengan keduniaan kita. Tapi kita masuki dengan ilmu. Kita faham daripada ilmu itu nilai yang perlu ada pada kita. Apakah nilainya? Keikhlasan, kejujuran, integriti, amanah, begitulah seterusnya. Ini kita panggil sebagai core values ataupun nilai asas, nilai kritikal untuk berjaya. Yang keduanya, kita kena faham sesuatu yang akan menentukan jalan kita ke syurga ataupun neraka secara dasarnya, iaitu batas-batas halal dan haram. Jika jelas haram, jangan kita terjun. Maka saya bicarakan tentang benda dasar. Kemudian, apa pilihan kita? Jangan bimbang, insya-Allah. Setiap orang Allah berikan insya-Allah jalan yang akan membawanya ke bidang dia. Daripada kecil, sejak remaja, saya cenderung untuk menjadi doktor. Saya terjun betul-betul di bidang sains, di bidang perubatan. Alhamdulillah jadi doktor. Tapi tanya kepada anak saya, tak minat jadi doktor. Dia minat bidang lain. Dia terjun. Jangan bimbang. Allah telah letakkan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan potensi kita. Yang penting ialah kita bertanya dari dalam lubuk hati kita, aku cenderung ke mana? Kemudian kita minta nasihat orang-orang yang ada kemahiran. Orang-orang tua, orang-orang yang pakar, profesional, minta nasihat. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita nampaklah jalan kita. Tapi walaupun bidang apa yang kita masuki, dasar tidak berubah. Kita masuki lebuh raya dengan menggunakan kereta yang bernama Kancil, tak apa. Kita masuki lebuh raya dengan menggunakan Wira, tidak mengapa. Kita masuki lebuh raya dengan kereta Karen, tidak mengapa. Dengan kereta Subaru, tak ada masalah. Tapi lebuh rayanya kena betul untuk sampai ke destinasi. Lebuh raya itu yang kita sebutkan tadi. Ilmu-ilmu dasar tentang akidah, tentang nilai, tentang akhlak, tentang batas-batas halal dan haram. Lebuh raya itu jaga. Masuk dengan kereta apa? Kereta accountant, dengan kereta kedoktoran. Walaupun kita itu orang kata kecil pangkat kita, tak apa. Yang penting lebuh raya kita, lebuh raya yang diiktiraf oleh Allah. Bagi saya itulah yang dasarnya. Dan insya-Allah saya rasa puan yang bertanya tadi jangan bimbang, sebab semua berpeluang dikurniakan Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, itulah jawapan dari Syahidani tadi yang tanyakan tentang tahap-tahap tertentu. Barangkali kita tidak samalah doktor kaya. Saya pun kena kaya macam doktor juga. Barangkali doktor Daniel dia kaya, dia lagi dermawan. Kalau saya kaya macam doktor, lagi bakhil barangkali kan. Itu sebab
Tuhan bagi keadilan sudut-sudut berbeza-beza. Apapun kita teruskan lagi doktor tentang satu perubahan transformasi hijrah ni. Ada orang nak berubah doktor, dia tunggu tempoh-tempoh ataupun sempena tarikh tertentu. Ya. Contohnya tunggu tahun baru lah. Ya. Tak lama lagi ni tunggu tahun baru Masihi lah, tak lama lagi. Ya. Ada setengah orang dia tunggu nak kahwin dan dah kahwin aku berubah lah. Ya. Ataupun tunggu dapat anak, aku berubah lah. Ya. Ataupun tunggu aku nak pergi Mekah dulu, aku berubah lah. Ya. Jadi adakah betul tak betul tunggu sempena tarikh tertentu? Silakan doktor. Subhanallah. Perubahan ini sepatutnya dilakukan dengan segera jika perubahan itu ke arah kebaikan. Saya ingin kaitkan dengan apa yang disebutkan ulama tasawuf sebagai taubat. Sebab taubat ni satu bentuk perubahan sebenarnya. Bila kita bertaubat, ia bermaksud kita nak berubah. Satu bentuk transformasi. Dan bila kita kaitkan dengan taubat, ulama mengatakan taubat jangan ditangguh-tangguh. Taubat perlu disegerakan. Jangan tunggu, saya nak minta maaf kat dia, tunggu Hari Raya Aidilfitri tahun depan lah. Baru nak minta maaf, nak hantar kad Hari Raya, nak hantar itu dan ini. Tiba-tiba meninggal. Justru sebagai menjawab pertanyaan Ustaz tadi, kalau kita yakin perubahan itu baik, terus buat perubahan. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita besok hari. Mungkin mati. Dan yang keduanya, bila kita nak buat perubahan, asasnya kena betul. Sebab itu bila Jibril datang kepada Rasulullah mengajar tentang agama, antara perkara yang diajar yang dianggap penting ialah tentang iman, Islam dan ihsan. Ini tiga benda penting yang diturunkan kepada sahabat. Sahabat berubah berdasarkan itu. Iman, percaya kepada Allah. Bila kita percaya kepada Allah, apa jadi pada kita? Jadi perubahan yang besar. Pertama sekali, kita ikhlas kerananya. Apa-apa pun kerananya. Bila kita buat kerja kerana dia, dapat pahala. Kemudian kita tidak akan buat benda jahat sebab apa? Dia nampak. Kita tidak akan mencuri sebab dia nampak. Kita tak akan terjebak dengan rasuah sebab dia nampak. Iman itu melahirkan manusia yang luar biasa. Itu pertama, berdasarkan iman, keyakinan. Yang keduanya, Islam. Kita ada acuan yang wajib kita ikuti setiap hari. Solat sehari 5 kali. Kemudian ada puasa setahun sekali. Begitulah seterusnya. Maka dengan acuan itu, kita menjadikan diri kita orang yang tinggi disiplinnya. Orang yang terikat dengan solat. Dia jaga masanya. Orang yang terikat dengan solat. Contohnya ketika dia mengambil wuduk, ada tertibnya. Kita dilatih berdasarkan ibadah yang dikaitkan dengan Islam untuk menjadikan kita orang yang tinggi disiplinnya, orang yang tinggi kebersihannya, begitulah seterusnya. Kemudian ihsan, menjadikan diri kita orang yang tinggi kualitinya, piawaian kualitinya tinggi, ISO kualitinya tinggi, beribadah seolah-olah nampak Allah. Jika tidak sampai ke makam itu, merasai Allah melihat kita. Ini bukan calang-calang orang. Maka transformasi sahabat, dasarnya iman, Islam, ihsan. Sebab itu perubahan kita pada hari ini ke arah kejayaan, tak kira kita ini bapa, ibu, graduan, tak kira kita siapa, mesti berdasarkan iman yang betul. Kemudian Islam kita patuh sebab ibadah membentuk apa yang kita sebutkan tadi seperti disiplin, dan kemudian kita punya ISO kualiti mestilah tinggi, iaitu ihsan. Kualitinya sampai ke tahap Allah melihat aku. Disebabkan itu aku takkan terbabas sedikit pun. Itulah yang saya rasa asas kepada transformasi kita, insya-Allah. Okey, barangkali satu soalan lagi ya doktor tentang apa ni. Okey, kita berehat dulu. Saya nampak doktor dia tadi bertungkus lumus jawab soalan. Apa pun kita bagi doktor peluang untuk berehat, minum, dan kita jumpa kembali selepas ini, insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Terima kasih anda masih lagi bersama dengan Al-Kuliah. Tajuk kita transformasi hijrah, dan nak transformasi diri kita ke alam yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, mendekati Allah di jalan yang redai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kembali dengan Dr. Daniel, saya nak tanya, saya ni barangkali kita lihat di dalam masyarakat kita doktor, sama ada di kampung maupun di bandar, ya. Adakah betul perubahan yang lebih berkesan akan berlaku dalam masyarakat sekiranya dimulakan oleh golongan muda, dimulakan oleh golongan belia ataupun anak-anak remaja kita? Kalau biarkan barangkali orang-orang yang dah dewasa, dah purba lama ni, barangkali dia taksub dengan cara lama, budaya lama, barangkali sukar nak berubah.
Ya. termasuk golongan muda yang tahyul khurafat barangkali dihentikan. Contohnya, adakah betul tanggapan demikian? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih banyak Ustaz Fauzi. Kalau kita melihat dalam masyarakat, kita berkeyakinan bahawa perubahan ini boleh berlaku di kalangan sesiapa saja. Ya. Mengikut hukum sebab musabab. Boleh berlaku di kalangan orang tua-tua dan juga orang yang muda. Kita tak menafikannya sebab siapa berusaha, insya-Allah dia memperolehinya. Cuma kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita bercakap perspektif Al-Quran, ada dua ayat yang menarik Ustaz yang boleh membantu kita memberikan jawapan. Ya. Pertama, kita ambil dari Suratul Kahfi. Ya. Kita fokus ayat 13. Ketika Allah menceritakan tentang satu golongan anak muda, Allah menamakan mereka sebagai fityatun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu merupakan anak muda. Fityatun ulama tafsirkan sebagai anak muda. Siapa sebenarnya mereka itu? Kita sama-sama telah mengenali mereka sebagai Ashabul Kahfi, sebagai penghuni gua di era Rom di zaman dahulu. Dan mengikut tafsiran sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jumlah Ashabul Kahfi cuma 7 orang. Ya. Tetapi mereka bangun membetulkan masyarakat. Mereka bangun menegur masyarakat dan mengatakan, kami tidak akan mengikut adat resamu yang salah. Kami tidak akan menyembah Tuhanmu yang bukan Tuhan sebenarnya. Jumlah mereka 7 orang. Anak muda pula tu. Berdepan dengan masyarakat yang sudah pastinya jumlahnya ramai. Ya. Tetapi mereka tidak mengikut arus. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri. Itulah yang kita sama-sama maklumi tentang bagaimana mereka bersembunyi di gua dan ceritanya berterusan selepas itu. Tapi Allah menceritakan tentang anak muda, fityatun, hendak membuat perubahan. Ada isyarat di situ Ustaz tentang kepentingan anak muda. Yes. Kemudian surah yang kedua yang hendak saya tonjolkan juga ialah dari surah Yunus. Surah Yunus ayat 83. Allah menceritakan tentang Nabi Musa berdepan dengan Firaun, berdepan dengan kuncu-kuncu Firaun, dan Nabi Musa dengan Bani Israel bangun untuk membuat perubahan. Kemudian Allah menceritakan tentang siapa pendukung Nabi Musa sebenarnya. Allah guna kalimat dzurriyah. Dzurriyah ditafsirkan ulama tafsir juga sebagai anak muda. Artinya Nabi Allah Musa berdepan dengan Firaun. Dan mereka perlukan kekuatan. Kekuatan datang dalam bentuk dzurriyah, anak-anak muda. Sehingga saya sempat membuka 2 kitab tafsir Ustaz. Pertamanya Tafsir Al-Azhar oleh Hamka dan keduanya Al-Asas fi Tafsir oleh Said Hawa. Kedua-duanya membuat rumusan yang agak sama. Apakah persamaannya? Mereka mengatakan berdasarkan ayat ini Allah memberi isyarat kepada kita bahawa perubahan yang lebih mantap akan berlaku jika anak muda terlibat. Ya. Kemudian mereka syarah, berikan perincian. Sebab orang tua-tua ini, yalah, kita pun faham, banyak trailer di belakang. Banyak trailer. Dia kepala kereta api. Belakang banyak trailer, banyak gerabak. Allah, kredit kad tak habis bayar lagi. Allah, hutang kereta tak habis bayar lagi. Ya Allah, hutang rumah tak habis bayar lagi. Hutang kerusi sofa pun tak habis bayar lagi. Macam mana nak berjuang sungguh-sungguh? Itulah antara maksud kenyataan Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir. Jadi saya bersetuju juga dalam konteks ini bahawa anak muda, ya, mereka sanggup melakukan perubahan, transformasi yang mantap. Tapi ada satu bahaya. Anak muda ni bersemangat. Ya, mari kita bangun. Tetapi jika bimbingannya salah, mentornya salah, lebuh rayanya tak betul, landasannya salah, realnya salah, dia lebih menghancurkan. Maka dia akan berani di atas kesalahan. Sebab itulah agama perlu menjadi template, perlu menjadi acuan mereka. Barulah insya-Allah jika mereka bangun dengan ketenangan. Mereka bangun dengan keilmuan, mereka bangun dengan ketakwaan, dan sudah pasti mereka bukan pengganas, mereka bukan pelampau, tapi mereka orang yang hendak mengubah, melakukan transformasi kerana Allah, mengikut landasan Allah, maka Allah sayang pada mereka, insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Daniel. Saya tengok kisah Nabi Ibrahim Ya. yang mendakwah kaumnya
disebut fata. Fata. Yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Ya. Okey, seorang anak muda Ya. ketika itu. Apa pun doktor, barangkali ada orang dia kata saya tak boleh bebas sebab saya belum dapat hidayah lagi. Belum dapat signal. Oh. Belum sampai seru lagi. Ya. Tapi umurnya dah masuk dah 30 tahun, 40 tahun. Nak tanya apakah di sana ada satu elemen namanya orang doktor orang Penang kan? Ya. Namanya akai. 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 Ni akai letak mana pula akai? Oh. Nak tunggu hidayah seru, akai letak mana? Oh. Kalau sebut Al-Quran, afala tatafakkarun. Ya. Boleh doktor kongsi dengan kami semua, silakan doktor. Akai. Akai. Bila sebut akai ni Ustaz, Ya. saya terus teringat surah Al-Mulk. Okey. Kalau Ustaz sebut akai ni, teringat terus surah Al-Mulk. Sebab di satu bahagian surah Al-Mulk, Allah menceritakan tentang ahli neraka. Ahli nar. Dan kemudian Allah menceritakan perkataan ahli neraka di dalam neraka. Apa perkataan mereka? Salah satunya, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ya Tuhan kami, kalaulah dahulu di dunia dahulu, kami mahu mendengar dan mahu berfikir, mahu guna akal. Dalam bahasa kita, kalaulah dahulunya kami mahu mendengar dan mahu berfikir. Hari ini ya Allah kami tak masuk neraka. Hari ini tak terjun masuk neraka jika dahulunya mahu mendengar dan mahu berfikir. Kata orang utara, mau dengar, mau fikir. Mau guna telinga, mau guna akal. Rupanya ahli neraka, subhanallah. Rupa-rupanya ahli neraka, dua ini mereka tak pakai, sebab itu dihumban masuk neraka. Apa dia? Tak mau dengar kebenaran. Dia dengar dangdut. Dia dengar hiburan melampau, seronok kepala macam tu. Tapi tak membawa kepada iman, tidak membawa kepada ketakwaan. Dia bukan pekak, dia mendengar. Tapi apa yang dia dengar, benda-benda yang merugikan. Yang keduanya, ada akal, tak mau fikir, kata orang utara. Dia tak berfikir. Allah, nak kaji Quran, berat sangatlah. Biarlah aku baca benda-benda yang nampak tak betul pun tak apa, senang lagi. Ini masalah. Justru kita hendaklah mengisikan akal kita dengan baik. Ada masa ke Ustaz? Mana kesimpulannya ialah kalau tak guna telinga, tak guna akal, masuk neraka sa'ir tadi. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min Terima zalik. kasih doktor. Sama-sama, Alhamdulillah insyaAllah. perkongsian maklumat cukup berfaedah pada petang ini dan kita insya-Allah aku dan tuan-tuan dan puan minggu depan tajuk kita lah urusan terakhir untuk kita bincang. Selepas kita tengok, kita dengar, kita gunakan, apakah urusan terakhir yang bakal kita tempuhi? Tunggu pada minggu hadapan. Terima kasih anda semua. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.